Alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana kasih sayang limpah kurnia yang Allah Ta'ala bagi. Allah yang himpunkan kita dalam keadaan kita mampu untuk tunaikan satu persatu perintah Allah. Tanpa taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk sempurnakan walaupun satu amalan adalah satu perkara yang mustahil. Sebab tu Nabi pesan kepada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, satu pesanan dengan doa yang Nabi pesan suruh Muaz jaga dan amal sungguh-sungguh. Sebenarnya wasiat yang sama Nabi SAW ingin kita amalkan juga. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebab apa? Sebab setiap amalan yang kita buat hari ni, kalaulah bukan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk tuan-tuan melangkah duduk dalam masjid ni, satu benda yang sangat mustahil. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah Tuhan yang bila Dia inginkan kebaikan kepada hamba Dia, maka apa yang Allah buat, Allah akan letakkan hamba Dia dalam suasana agama, sehingga hati dia, jiwa dia sentiasa terpaut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun dia mampu buat amal, dia masih minta, Ya Allah, Kau tolonglah aku untuk sentiasa mensyukuri, a'inni ala zikrika, untuk sentiasa ingat pada Engkau, wa syukrika, bersyukur pada Engkau, wa husni ibadatik, dan percantikkanlah, perbaikilah, perelokkanlah apa dia? Ibadat aku. Tuan-tuan, bulan Rejab ni satu bulan yang sangat spesial, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala hadirkan. Setiap tahun bulan Rejab kita akan sambut satu peristiwa yang diulang-ulang oleh ustaz-ustaz di mimbar-mimbar, di kuliah-kuliah. Sejauh mana kita melihat peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, seperti mana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in melihat peristiwa ini. Inilah satu peristiwa yang menjangkau logik akal manusia. Bila Nabi SAW pulang daripada Al-Isra' wal Mi'raj, Nabi bertemu dengan Sayyidatina Ummu Hani radhiyallahu ta'ala anha. Nabi cerita kepada Sayyidatina Ummu Hani berkenaan dengan perjalanan malam yang cukup jauh bersama dengan Mi'raj. Ummu Hani membenarkan perkataan Nabi, tapi Ummu Hani khawatirkan keselamatan Nabi SAW. Kata Ummu Hani, Ya Rasulullah, janganlah kau ceritakan peristiwa ni pada siapa-siapa, aku khawatir mereka akan kenakan benda tak baik pada engkau. Dulu ketika mana Yusuf alaihi salam bertemu dengan Nabi Yaqub alaihi salam, ayah dia, Nabi Yusuf beritahu apa? Allah rakam perkataan ni dalam surah Yusuf ayat keempat. Wa in qala Yusuf li abi, ketika Yusuf mengatakan kepada ayah dia, Ya abati, wahai ayahku, Inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat dalam mimpi aku ada 11 bintang, bulan dan matahari sujud pada aku. Yusuf alaihi salam cerita kepada Sayyidina Yaqub alaihi salam berkenaan mimpi, bukan realiti. Isra' Mi'raj Nabi bukan hanya roh, jasad Nabi bergerak, jasad Nabi bertemu dengan Allah, keseluruhan realiti. Ummu Hani beritahu, Ya Rasulullah, jangan cerita kat siapa-siapa, aku khawatir apa yang mereka akan buat pada kamu. Begitulah Yaqub AS dengar saja apa yang diceritakan oleh anaknya Yusuf. Kata Yaqub AS, Ya bunayya la taqsus ruqyaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida.
Jangan cerita mimpi kamu ni pada saudara-saudara kamu. Mereka akan rancang benda yang tak baik. Dan akhirnya sungguh-sungguh dirancang benda yang tak baik. Yusuf alaihi salam dicampak dalam telaga. Nabi SAW cerita kepada Abu Jahal, cerita kepada Abu Lahab tentang peristiwa malam tu. Kalau Allah nak menunjukkan apa yang berlaku pada malam tu kepada seluruh manusia di tanah Arab, Quraisy yang beriman dan yang kufur, Allah tak menjadikan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj tu malam. Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat yang ke-1. Sampai kan bila masuk bulan Rajab, duk rajin selalu sangat dengar kuliah tentang Isra wal Mi'raj. Ustaz dah ulang-ulang ayat yang sama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ulang-ulang, Ustaz ulang-ulang. Sampai kita pun tak berapa nak hafal pun sebenarnya, tapi terhafal lah. Ustaz dah ulang banyak kali. Pergi masjid ni Isra wal Mi'raj, pergi masjid ni Isra wal Mi'raj, pergi masjid ni surah Al-Isra, pergi masjid ni surah Al-Isra. Terhafal lah. Sampai duduk dalam kereta, naik kereta tak ada berfikir. Bawa kereta start engine. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Isteri kata, apa benda ni? Tertukar pula dengan doa naik kereta. Subhanalladzi sakhkhara lana. Dia dah baca Subhanalladzi asra bi'abdihi dah. Eloklah bang, takut kalau kita Isra' tak apa, kalau satu keluarga Mi'raj ni semua Sidratul Muntaha belakang. Tuan-tuan, cerita agama ni berulang-ulang banyak kali, dengar banyak kali supaya apa? Sampai kat jantung ni, supaya sebelum mati ni untuk beriman apa yang Nabi cakap lebih daripada apa yang kita tengok dengan mata. Islam is beyond logic. Islam bukan satu benda yang kita nak logikkan semua benda. Bila Nabi SAW bersugi, bila kita mengaji tentang bab sugi, kadang-kadang mula orang nak logikkan ni. Sugi ni khasiat sugi sekian, kajian, jurnal. Orang beriman tak perlu jurnal untuk amal sugi ni. Orang beriman tak perlukan apa-apa eksperimen yang perlu, yang dihadirkan ujian untuk buktikan khasiat sugi. Orang Islam bersugi sebab Nabi bersugi, itu Orang Islam buat apa yang Nabi buat kerana mereka yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah melebihi apa yang mereka pandang daripada mata mereka. Di dalam kitab Hayatus Sahabah diceritakan tentang bagaimana imannya Sayyidatina Rumaysah binti Milhan, Ummu Sulaim, ibu kepada Sayyidina Anas bin Malik. Kalau tuan-tuan biasa duk dengar nama Ummu Sulaim, ketika satu hari dia masak semangkuk bubur untuk Nabi, melihat bagaimana imannya para sahabiah. Mereka tak pandang apa yang mereka nampak daripada logik dia, tapi mereka meyakini apa yang mereka dengar daripada qala Allah wa qala Rasul. Tuan-tuan, Ummu Aiman beritahu kat suami dia, Sayyidina Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Talha, ni aku dah masak semangkuk bubur ni, boleh tak pergi jumpa Rasulullah? Beritahu dekat Rasulullah, jemput dia makan di rumah kita, semangkuk bubur ni cukup untuk dia seorang. Tuan-tuan, ketika tu Abu Talha seronok ni nak jamu Rasulullah. Bergerak dengan khadim dia, hamba dia, sampai ke Masjidin Nabawi. Nabi duduk dengan para sahabat dalam majlis, ramai ahli sufa. Ahli sufah ni orang yang i'tikaf dekat Masjid Nabawi. Kalau tuan-tuan masuk di Masjid Nabawi sekarang ni, masuk ikut babun nisa, tengok belah kiri ada pangkin tinggi sikit. Itulah tempat tidurnya ahli sufah. Termasuklah di kalangan mereka ialah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Talha sampai Masjid Nabawi, tengok Allah, ramai sahabat ni, macam mana nak bagi tahu Rasulullah? Macam mana nak jemput Rasulullah? Sebab bubur ni cukup untuk seorang. Maka Abu Talha pesan dekat khadim dia, bisik kat telinga Nabi, jemput Nabi lepas majlis datang rumah. Dibisik kat telinga Nabi. Bila Nabi dengar jemputan tu, Nabi kata Alhamdulillah. Nabi bukan macam kita, macam saya, orang jemput kita seorang, betul-betul kita seorang pergi. Nabi apa saja kebaikan yang Nabi rasa, itulah kebaikan Nabi akan kongsikan dengan para sahabat.
Maka Nabi beritahu kepada seluruh ahli sufah, seluruh orang yang ada dalam majlis, insya-Allah kita akan pergi ke rumah Ummu Sulaim, dia ada masak untuk kita, jom kita makan. Bila dengar Nabi jemput satu masjid, tuan-tuan, terkejut dia. Allahu Akbar, berlari balik rumah sampai pada Ummu Sulaim, kata halakna, habislah kita. Tuan-tuan, sahabat ajar kita, kalau suami isteri seorang kelang kabut, tolonglah seorang buat bertenang. Jangan tengok suami kelang kabut, isteri buat kelang kabut sekali. Apa sibuk. Habis kita, habis. Suami habis, isteri habis. Memang habis. Sahabat ajar, tuan-tuan. Bila salah seorang daripada ahli keluarga kita kelang kabut, seorang lagi buat bertenang. Rasionalkan keadaan. Begitulah Ummu Sulaim bila tengok Abu Talhah dalam keadaan risau dia. Nabi jemput satu masjid untuk datang makan di rumah, sedangkan makanan cuma satu mangkuk. Ummu Sulaim tanya, kenapa? Kata Abu Talhah, aku jemput Nabi seorang makan, Nabi jemput satu masjid. Ummu Sulaim tanya, ya Abu Talhah, yang jemput tu siapa? Yang jemput tu Rasulullah. Kata Ummu Sulaim, kalau yang jemput tu Rasulullah, jangan khawatir, makanan ni mesti cukup. Tuan-tuan tengok iman. Bak bubur pun mereka yakin dengan perkataan Rasulullah.